Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebanyak-banyaknya. Dengan limpah kurnia Allah, dapat lagi kita bersama dalam majlis ilmu pada pagi hari yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Harapannya lebih ceria lagi apabila perbincangan kita ini berkisar kepada ibadat kita yang besar, iaitulah ibadat salat. Dalam siri yang lepas, siri yang ke-9, perbincangan kita iaitulah tentang salatul jamaah. Salatul jamaah ini satu salat yang dituntut dalam syariat Islam. Walaupun ulama Islam berbeza tentang menentukan status kedudukan salatul jamaah, apakah dia bertaraf wajib, ada fardu ain ataupun sunat. Maka dalam mazhab Syafi'i meletakkan dia sebagai fardu kifayah dan juga dikembar dengan nama sunnatun muakkadah. Sunat muakkad dan fardu kifayah. Maksudnya kalau kita jamakkan dua ini, bermakna satu sunnah yang tak boleh ditinggalkan. Dalam mana-mana kampung mesti ada salatul jamaah. Kalau tak ada salat jamaah, bermakna kampung ini sangat pincang, sehingga sampai peringkat satu syiar agama ini telah terhapus, telah terputus. Ini satu kepincangan yang besar yang perlu kita belajar dan perlu kita hidupkan, ihyakan amalan ini, kerana amalan ini menjadi simbol pada kekuatan umat Islam. Cuma masyarakat hari ini nampak duduk semangat saja. Dia ada tulis sana sini, kalaulah salat jemaah subuh ni seperti Jumaat kita kuat. Yang tulis tu tak pergi juga, dia tulis saja. Jadi kata kalau kamu ni semua yang duduk tulis ni pakat pergi, ramai dah tu, tak ada Jumaat pun dekat-dekat nak Jumaat dah. Jumaat belum baca khutbah tu, ramai dah setara tu. Sambungan kita iaitulah di muka surat 21 dalam kitab kita Muniyatul Musalli, dalam bab salatul Jumaah. Maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan salatul jamaah, daripada janji yang amat sangat istimewa pula, maknanya lebih pula, itu mana istimewa, lebih-lebih lagi orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat disuruh perang dan dibakar rumah dan barang sebagainya. Jadi arahan dalam hadis-hadis yang lepas yang kita baca, ada arahan suruh kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak bakar rumah orang yang tak pergi salatul jamaah. Jadi apa lagi kalau salatul Jumaah? Kerana dalam kitab ni kata, maka yang terlebih muakkad, yang dituntut itu, yang dituntut berjamaah itu daripada pada sembahyang Jumaat. Sebab apa? Kerana salat Jumaat itu wajib aini. Apa makna wajib aini? Dia sama dengan fardu ain. Kita kata fardu ain ataupun wajib ain. Makna wajib ain itu wajib yang dikenakan ke atas setiap orang. Itu makna ain. Jangan terjemah ain dengan makna mata. Itu terjemahan harfi. Terjemahan istilahnya ain dengan makna atas kepala setiap orang itu wajib melakukan. Wajib aini kepada orang lelaki dengan syarat-syarat yang akan disebut. Kemudian salat jemaah pada sembahyang subuh. Yang pertama Jumaat, yang kedua salat jemaah subuh. Salat jemaah subuh ni di antara salat yang agak sukar, kerana waktu itu waktu orang telah tidur, nak bangun payah. Dan pada salat Isya, ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi mengatakan asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat di atas orang munafikin iaitu salat subuh dengan salat isyak. Sebab apa dua salat ni berat? Kerana dua salat ni waktu gelap. Munafikin yura'unan nas, mereka hanya nak menunjuk-nunjuk pada manusia. Itu termasuk dalam bab riya, dalam bab nak tunjuk dengan orang. Bila kita belajar bab riya, kita kena tengok di sana ada riya dan ada sum'ah. Cuba tanda dia punya istilah. Riya dan sum'ah. Apa beza di antara riya dengan sum'ah ni? Riya maknanya kita buat nak tunjuk ke orang sekarang. Tengah kita buat tu kita nak suruh orang tengok. Itu makna riya. Tengok ada orang khusyuk selalu salat. Kuat lama baca, rokok sujud ni, hebat sungguh dia ni, kan? Itu dia panggil riya, kerana nak suruh orang tengok. Ada satu lagi penyakit, dia panggil sum'ah. Sum'ah ni adik-beradik kembar dengan riya juga, cuma berbeza dari sudut cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan dia agak berbeza. Riya memang kita buat depan orang, suruh orang tengok, itu buat. Ini yang Tuhan sebut dalam Quran tentang salat munafikin yang berat tadi, yura'unan nas, nak suruh orang tengok. Sum'ah, nak suruh orang dengar. Contohnya malam tadi kita sempat salatul tahajud berjamaah ke seorang-seorang ke. Orang Malaysia ni kalau seorang lemah lalu, kena tahajud perdana baru semangat, kan? Lepas tahajud, sepatutnya tahajud ni salat malam yang kita sembunyi daripada orang, orang tak tengok kita, kita pun tak tunjuk dengan orang. Lepas subuh nanti tulis siap dah dalam Facebook, alhamdulillah mengantuknya pagi ni. Apa sebab? Pukul 3 semalam tahajud. Pukul 3 semalam tahajud. Apa maknanya kita nak sembunyi? Itu dia panggil sum'ah, nak suruh orang dengar. Ataupun kita duduk cerita dengan orang, pergi sana sini duduk cerita, saya ni mengantuk semalam pukul 3. Jadi hilang dia punya keaslian. Tujuan salat malam ni lebih afdal sebab orang tak tengok, tiba-tiba kita pula mengisytiharkan. Itu dia panggil sum'ah. Termasuk dalam riya juga, di bawah kategori itu. Sebab dia nak suruh orang dengar, dan sebab dia kita tak hurai panjang di sini. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya tentang afatun alat tariq. Afat alat tariq, penyakit di jalan dakwah. Tengok ya dalam rakaman YouTube tu, afat alat tariq, penyakit di jalan dakwah ni. Salah satu daripada tajuk dia ar-riya was sum'ah. Riya tunjuk orang, dan sum'ah nak suruh orang dengar kebaikan yang kita buat. Jadi itu sebab rahsianya Nabi kita sebut dalam hadis salat yang berat ke atas orang munafikin, iaitulah salat subuh dan isyak, kerana dua waktu ni waktu yang gelap, orang tak nampak dia tak pergi. Kemudian salat asar, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Itu dari sudut kalau nak bagi susunan. Tapi kalau diangkat semua salat tu, semuanya salatul jamaah itu penting dan menjadi kewajipan kita kena lakukan semua 5-6 salat itu. 6 salat itu termasuk Jumaat maksudnya. Cuma ahli fiqh, fuqaha telah membahagikan kategori ini untuk memudahkan dari sudut tindakan. Kalau Jumaat wajib aini, maknanya wajib aini ini mesti kena pergi. Tak pergi boleh tangkap, boleh jatuh hukuman bagi orang lelaki yang tidak ada keuzuran. Maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah, daripada janji yang amat sangat, istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat, disuruh perang dan dibakar rumah dan barang sebagainya, maka yang terlebih keji. Tengok bahasa dia, keji itu berat dah. Dia takkid, menggunakan istilah taukid, menguatkan dengan terlebih keji. Dan jahat orang yang meninggalkan salat, meninggalkan dia, yakni salatul Jumaat. Orang yang meninggalkan salat Jumaat itu jahat kerana ia setengah daripada fardu ain dengan muwafaqah, dengan persetujuan daripada jumhur ulama. Kita duk mengaji kitab fiqh ni,
akan timbullah beberapa istilah yang saya nak para jemaah sekalian tulislah istilah ni. Kalau kata jumhur, makna majority ulama. Muwafaqah maknanya sepakat, ittifaq. Ittifaq tu bahasa Arab tapi dah jadi Melayu kita terima. Muwafaqah bahasa Arab tapi kalau kata muwafaqat lain pula kan. Ni muwafaqat ahli kampung, pakat buat cuci kawasan. Muwafaqah maknanya ittifaq lah tu, setuju. Para majority ulama mengatakan hukumnya sedemikian. Haram dan berdosa orang yang meninggalkan salatul Jumaah kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha juma'in min ghairi uzrin, man taraka thalatha juma'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi. Artinya siapa meninggalkan Jumaat 3 kali Jumaat daripada ketiadaan diuzurkan dia, mana tidak ada keuzuran yang membenarkan dia ni boleh tinggal Jumaat, nascaya dicop di materi, dicop Allah Ta'ala cop atas hatinya, mana orang ni sudah dikira orang yang ghaflah, orang yang sangat cuai dengan agamanya. Tengok hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad. Hadis man taraka salasa juma'in diriwayat oleh Imam Ahmad. Jadi tadi kita sebut tentang Jum'ah dengan Jumu'at. Dalam Quran sebut idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jadi kita kena sebut bahasa kita ni biar jim, mim tu bagi depan, Jumu'ah. Sama juga kalau baca qul huwallahu ahad. Kalau tak teliti betul-betul baris dia, ayat yang terakhir dalam qul huwallahu, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufu. Fa hidup ke apa mati? Tak perasan. Ni nak suruh perasan ni. Benda kecil-kecil macam ni kalau tidak dicui, kita macam walam yakul lahu kufuwan ahad. Fa hidup ke mati? Kufuwan ahad. Jadi sama Jum'ah dengan Jumu'ah. Cuba tengok dia punya sebutan dalam Quran dan sebutan yang kita sebut. Siapa tinggal 3 kali Jumaat? Salah satu Jumaat itu jamak daripada Jum'ah. Daripada ketiadaan uzur. Maknanya orang tinggal ni tak uzur. Uzur semaya Jumaat ni akan disebut nanti ataupun tak sebut, kita bagi tahu. Apa yang kita nak? Tak ada uzur. Orang ni musafir pun tidak, sakit pun tidak, saja tak pergi, mengambil keuzuran. Ramai orang duk cerita waktu ni solat Jumaat ni, pejabat tak kerja, kilang pun berhenti, tapi pekerja je tak pergi juga. Duk sekali yang perempuan kat tu. Patut orang perempuan ni tolong tanya, kalau nampak ni lelaki tak pergi sembahyang Jumaat, tanya berapa hari dah uzur, tanya macam ni, baru dia rasa malu sikit tak. Ni dak makan sekali. Waktu tu orang tanya, kalau saya pergi beli kedai makan yang dijual oleh laki-laki hari Jumaat, halal ke haram? Orang perempuan tanya. Kata kalau ada kedai lain lah, tak suruh pergi kedai tu. Seolah-olah kita menyokong dia. Jadi kita boikot. Wanita ni kena boikot kedai-kedai yang lelaki yang jual pada hari Jumaat, sebab lambi larang. Allah SWT larang, idza nudiya lis-salati min yaumil ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Larang. Tinggalkan jual beli apabila dah azan yang kedua. Allahu Akbar. Jadi ini hadis ini disalah faham oleh sebahagian masyarakat ataupun membuat salah faham. Mereka mengatakan kalau tinggal Jumaat 3 kali, taib, kalau tinggal sekali tak apa lagi, 2 kali tak lagi, 3 baru Allah Ta'ala cop. Itu dia salah faham yang menyebabkan dia pergi cerita pula kepada toke-toke di kilang-kilang tu. Cerita, okey, kamu nak buat shift jangan lebih 3 kali, 2 tak apa. Jadi saya terima aduan sahabat-sahabat kita ni, dia kata ustaz macam mana nak menangani masalah. Kata kena pergi pejabat agama, biar dia orang tu yang ambil tindakan. Orang Islam tak boleh walaupun sekali, itu wajib, fardu ain, kena pergi. Jadi toke dia pun dengar si Mamat ni pergi fatwa dengan dia tak boleh 3 kali, dia buat shift 2 kali.
Kali yang ketiga, barulah awak boleh pergi sembahyang Jumaat. Tak payah kerja hari itu. Dan ditanya oleh orang akan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Orang tanya Ibnu Abbas. Seorang laki-laki berdiri malam dan puasa siang hari, tetapi tidak hadir salat Jumaat dan jamaat. Salat Jumaat dan jamaat. Qala, kata Ibn Abbas, Ibn Abbas kata apa? Orang itu di dalam neraka. Orang yang tak begini dalam neraka. Tengok hadis ini diriwayat oleh Mujahid. Mujahid yang meriwayat yang mengatakan su'ila Ibn Abbas itu. Qala huwa finnar. Asar ini disebut dalam Sunan At-Tirmizi. Dalam kitab At-Tirmizi menyebut asar Ibnu Abbas. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ata thalasan min ghairi uzrin faqad nabaza al-islam wara'a dhahrihi. Siapa yang meninggalkan salat Jumaat 3 kali daripada ketiadaan uzur, maka sesungguhnya dia telah melontarkan Islam di belakangnya. Jadi hadis ini nabazal Islam. Dalam hadis riwayat ini, riwayat rawahu Abu Ya'la mauquf dengan sanad yang sahih, mauquf pada Ibnu Abbas. Masih lagi dalam skop kata-kata Ibnu Abbas. Tapi dalam kitab dia sebut sabda Nabi. Jadi lebih baiknya Ibnu Abu Ya'la bawa sanad sahih mauquf kepada Ibnu Abbas kata-kata ini. Jadi dia sebut di sini, man tarakal jum'ata salasan, siapa dia tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut mutawaliyat, maka orang ini telah mencampur Islam tu ke belakang dia. Jadi kalau kita nak campur hadis ni dengan hadis yang di atas, yang hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut awal tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, boleh dicampurkan, bermakna kali yang pertama berdosa, yang kedua masih lagi berdosa, yang ketiga tu orang itu bukan Islam dah, telah campur Islam ke belakang. Bukan makna tak boleh 3 kali, sekali pun haram, dosa besar. 2 kali berdosa, 3 kali itu kira sudah kehilangan dia punya ikatan dia dengan Islam. Dia dah campur dah Islam. Wal iyazubillah. Ketahui olehmu bahawasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia di sisi Allah, kerana ia penghulu segala hari. Jadi ketua hari duduk di hari Jumaat, dan padanya dijadikan Adam, dan padanya berlakunya kiamat. Padanya berlakunya kiamat. Ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumaah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya, iaitu hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, padanya dijadikan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumaat juga dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari itu juga dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, tidak berdiri kiamat kecuali pada hari Jumaat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis dalam Muslim, insya-Allah hadisnya hadis sahih. Jadi kena tulis hari Jumaat ini hari Adam, dijadikan masuk dalam syurga, keluar dalam syurga, dan juga hari kiamat. Kalau orang tanya kita, awak tahu bila hari kiamat? Jawabnya bila? Hari Jumaat. Dapat dah setengah jawapan. Tapi jawapan yang besarnya, bila tarikh? Itu wallahu a'lam. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kata Nabi, orang yang ditanya bukanlah lebih baik daripada orang yang ditanya. Bukan lebih pandai daripada orang yang ditanya.
waktu Jibril datang. Jadi cerita ni lah orang duk cerita hadis Jibril ni hadis orang nak test kita. Jadi kalau orang anak murid mari tanya ustaz apa hukum sekian-sekian, kita tengok muka dia. Awak ni soalan Jibril ke soalan nak tahu? Kalau soalan Jibril bukan dia tak tahu, dia nak tahu kita tahu ke tidak. Ini masalah juga anak murid sekarang ni. Dia nak test ustaz pun kena test juga kan. Jadi hari Jumaat itu hari dikeluarkan, hari sebaik-baik hari Jumaat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW telah bersabda, Nabi mengatakan Allah Ta'ala telah menyesatkan umat-umat yang terdahulu. Sesat. Yahudi ambil hari apa? Hari Sabtu. Nasara ambil hari Ahad. Allah Ta'ala beri kepada kita hari Jumaat, maka oleh kerana Jumaat dulu baru mari Sabtu dan Ahad, jadi orang lain ikut kita. Jadi alhamdulillah. Jadi cuma bila kita mari di zaman penjajah ni, kita pula pergi ikut orang lain, pergi tukar. Jadi hari Jumaat tu kecil bekerja, hari lain tu lebih besar. Allahu Akbar. Dan pada satu riwayat yang lain pula, dan sebaik-baik hari, riwayat yang lain kata apa ni? Sebaik-baik hari yang naik matahari padanya, daripadanya dimerdekakan Allah Ta'ala padanya 600,000 pemerdekaan daripada api neraka. Lafaz dianya, inna lillahi ta'ala fi kulli yawmin jum'atin 600,000 atiq minan nar. Hadis ini diriwayat oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Majruhin, dan juga telah dibawa oleh Imam Suyuti dalam Jami' As-Saghir. Jadi para pentahqiq kata hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Yang besarnya hadis yang awal tadi, hadis Muslim tadi itu sahih. Tanda itu kelebihan yang pertama, kelebihan hari Jumaat. Kelebihan yang kedua ke yang ketiga ni, siapa yang mati pada hari Jumaat, ni siapa yang mati pada hari Jumaat, mati sungguh lah ni, jangan buat mati maksudnya aku nak mati hari Jumaat ni, bawa kereta tak tengok depan, kena langgar kat lori mati, jadi tak? Tak jadi. Macam orang pergi ke Madinah, hadis kelebihan Madinah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, man istata'a yamuta bil madinati falyamut biha. Siapa dia mampu mati di Madinah, lah dia mati kat Madinah. Kita mana tahu tak macam mana kita boleh mati kat Madinah? Nabi kata siapa dia mampu, maksudnya boleh duduk di Madinah sampai mati, jangan keluar-keluar. Itu maksud hadis. Karena orang yang mati di Madinah, kelebihan dia, Nabi sallallahu beri jaminan, aku akan jadi syafi'an atau syahidan yaumul qiyamah. Aku akan beri syafaat atau menjadi saksi pada hari kiamat orang mati di Madinah. Jadi, kalau kita semalam kebetulan orang tu baca hadis ni, tanya saya, boleh ustaz saya nak doa? Saya kata boleh nak doa, tapi inilah doa yang bila saya nak doa, yang makmum tak apa-apa nak amin. Bila sampai Madinah, kita duduk ceramah ni, cerita ni lah, cerita kelebihan Madinah ni. Saya kata para pendengar sekalian, saya nak berdoa minta mati Madinah, mana bukan mati hari ni. Kalau waktu nak mati tu, minta Allah rezekikan kita mati di Madinah. Kelebihan besar. Kuntu syafi'an au syahidan yaumul qiyamah. Aku beri saksi ataupun syahid, saksi apa ni, syafaat pada hari kiamat. Jemaah kata apa ustaz? Kita doa hak lain dululah, hak ni nanti dulu. Sayang juga nak mati kat Madinah. Kalau mati kat kampung dia apa benda juga, cerita tak? Allah, pada mati kat lain tempat, baik mati Madinah. Ini nak mati hari Jumaat. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati au lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Siapa yang mati pada hari Jumaat, dalam riwayat ini atau lailatul Jumaah, tambah situ atau malam Jumaat,
Disurat maknanya ditulis. Allah SWT tulis baginya pahala syahid. Dalam riwayat kita ni tak ada syahid ni. Dan dipelihara daripada fitnah kubur. Jadi anaknya waqahullahu fitnatal qabri. Allah jaga, pelihara dia daripada fitnah kubur. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Riwayat Imam Tirmizi, kata penilai hadis, dia kata hadis ini hasan. Jadi kita berdoa lah, ya Allah berikanlah aku ni mati di Madinah, kalau boleh nak mati hari Jumaat lagi. Nah, sebab ini para ulama mengatakan bukan semua orang dapat sekarang mati ya boleh. Naknya syarat yang pertama biar tu orang beriman. Jadi ada lagi kategori lain yang dia kembar sekali. Jadi kalau orang buat tak baik pun mati hari Jumaat, wallahu alam, serah kepada Allah SWT. Tengok dalam hadis ni kata waqahullah, Allah Taala selamatkan dia. Dan satu peringatan yang besar yang kita kena ingat, bukan mati malam Jumaat tu semata-mata tanda husnul khatimah. Tak. Ada setengah orang ni, mati hari Jumaat dia ni. Jadi kata ulama, kalaulah itu tanda mati baik, mati hari Jumaat atau malam Jumaat, orang yang berhak menerimanya iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat hari apa? Hari Senin. Nabi Adam yang wafat hari Jumaat. Jadi kita kena, jangan duduk kira aku ni tak apa dah, aku dah doa Allah Taala nak mati malam Jumaat, tak apa, tak taubat buat maksiat pun. Boleh macam tu? La, kita kena ada kriteria dia, kena ada cara dia baru betul. Di antara kebajikan lagi iaitulah sunat, membanyakkan selawat pada hari dan malamnya. Muslimin dan muslimat tandalah buat nombor 1, nombor 2. Selawat ni nombor apa? Kita letak nombor selalu senang. Yang ketiga ke yang keempat? Yang pertama tadi, hari yang sangat mulia. Satu, ini fadailul Jum'ah, kelebihan hari Jumaat. Yang kedua, siapa dia mati, mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, dipelihara daripada fitnah kubur. Yang ketiga, sunat membanyakkan membaca selawat pada harinya dan malamnya. Jadi kita kena banyakkan selawat pada hari dan malam. Sabda Nabi SAW daripada Anas, akthirus salat alayya yaumal jum'ah wa lailatul jum'ah. Perbanyakkan kamu selawat ke atasku pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa dia selawat ke atasku sekali, Allah SWT selawatkan, doakan, rahmatkan kepadanya dengan 10 kali. Jadi sangat besar dia punya kelebihan selawat ke atas Nabi SAW. Selawat kita dah bincang dah dulu dalam rukun salat. Ingat tak ingat? CD yang keberapa rukun salat dulu? Tengoklah pelajaran yang lepas. Ana dah sebut ketika itu beberapa hadis yang ditanya oleh sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, kami dah pandai beri salam, bagaimana nak selawat? Maka Nabi ajar, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai kepada innaka Hamidum Majid. Jadi biasanya selawat yang ada dipanggil selawat Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Jadi selawat-selawat yang ada Ibrahim ini, selawat itulah yang afdal mengikut penilaian rumusan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, seorang tokoh ulama hadis yang sangat hebat rahmatullahi alaih. Jadi banyak baca selawat, banyak cerita ni, cuma saya tak nak bawa cerita, memadailah dengan tawaran istimewa daripada hadis ini, cukup dah. Itu selawat hari Jumaat dan hari Jumaat. Selawat yang bersifat harian, kita selawat baca waktu pagi 10 kali, petang 10 kali, dan selawat setiap kali dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat setiap kali dengar azan, selawat. Bila nak selawat? Selepas jawab azan, la ilaha illallah, kita doa selawat kita, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
itu paling ringkas. Yang terbaiknya sampai kepada innaka hamidum majid, barulah kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Buat tak buat? Selawat dah lepas azan, alhamdulillah. Jadi kita cuba ikatkan diri kita, selawat kita ni tak payahlah ambil masa tertentu. Oh, hari ni saya ambil cuti 3 hari 3 malam sebab nak selawat. Tak. Saya dengar satu cerita, wallahu alam, dari sudut kesahihan. Saya pun tak suka juga cerita ni, tapi dicerita oleh Syekh Muhammad Hassan ni, seorang ulama yang pendakwah yang masyhur juga di Mesir, Muhammad Hassan. Kalau tengok dalam rakaman dia di YouTube ada, dia kata seorang budak perempuan ni mari jumpa dengan Syekh, menceritakan kepada dia, dia ni selalu je mimpi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi tengok Nabi. Kemudian dia kata, ya bunaya, hei anakku, apa amalan yang kamu buat sehingga kamu boleh tengok Nabi sentiasa? Ini pengakuan dia kepada Syekh. Syekh cerita, anak nakalkan cerita ni. Dia kata, aku setiap hari aku selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kurang daripada 10,000 kali. Tadi bunyi nak tengok Nabi, semangat belakang kan? Kena 10,000, giling kepala belakang. Macam mana macam tu dah? Sepatut Allah sikit 10,000. Tapi janganlah malam ni 10,000, esok SMS kat saya, ustaz tak nampak kat semalam lagu mana ni. Tak ya, jangan macam tu sum'ah namanya. Masuk ke kategori lain pula. Dia ni berterusan 10,000. Allahu akbar. 10,000 dia punya. Cerita pelik. Tengok dalam YouTube lah, anak ihalah rojokannya ke sana. Satu lagi cerita Muhammad Hassan belakang ni. Dia ni satu hari orang kampung mari duk mengaji dengan dia di Mesir. Kemudian dia ajak kawan dia pergi ke tempat dia, ke qaryah dia. Dia kata mungkin nak ajak pergi ceramah apa. Dia masuk dalam satu rumah, nak ziarah seorang makcik. Dia kata tua, ajuz ni bahasa Arab kata tua sangatlah, sekitar 80-90 tahun umur ni. Sakit, makcik tu tengah sakit, tak sihat. Syekh pun tanya dia, apa sebab sakit ni? Carilah ubat-ubat. Dia kata tak payah cari ubat, aku tahu ubat aku. Aku tahu apa sebab penyakit aku, dan aku tahu apa ubat aku. Syekh kata hebat dia ni. Kalau tahu dah ada ubat, kenapa tak ubatkan? Jadi adalah masalah dia. Dia kata, aku ni cerita, aku ni sakit ni sebab beberapa malam yang terakhir ini aku tak dapat mimpi tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak dapat mimpi tengok Rasulullah, menyebabkan dia sakit. Kerinduan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tahu ubat aku macam mana, jadi pastilah dia kena selawat banyak. Wallahu alam. Jadi itu cerita yang besar depan kitanya, tawaran istimewa yang sahih. Nabi telah menawarkan siapa dia selawat kepada Nabi, orang ini mendapat syafaat. Yang pertama sekali Allah selawat kepada dia. Tawaran yang kedua, Nabi kata syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di mana? Duduk di kita, berselawat kepada Nabi. Ini di antara yang Nabi minta. Nabi minta, Allah Taala suruh selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak suruh buat benda yang lain dari sudut ini. Yang lainnya amalannya suruh ikut hak Nabi lah, hak Nabi minta. Ada kena pergi buat haji ke Nabi ke, pergi umrah ke Rasulullah, tak ada belaka tu. Jemaah kita ni semangat dia lepas dia buat 7 kali kat dia mari jumpa ustaz dia. Dia kata, ustaz esok saya yang ke-8 ni nak buat umrah untuk Rasulullah. Dia tak payahlah baca selawat ya. Allahumma salli ala Muhammad. Banyakkan selawat. Nabi kata apa tadi dalam hadis, aksirus salat alayya yaumal jum'ah, banyakkan selawat pada aku pada hari dan malam Jumaat. Jadi masyarakat Melayu ni kalau malam Jumaat, kalau orang tanya malam apa malam ni, dia lain, dia jawab lain malam Jumaat. Saya pun tak nak jawab lah, tuan-tuan tahu belakang dah kan. Kita kena beri satu anjakan paradigma pemikiran. Malam apa ni? Malam Jumaat. Malam Jumaat malam apa? Malam selawat. Banyakkan selawat. Tak payahlah pergi majlis-majlis, oh saya tak sempat nak pergi ustaz, kompan belum beli lagi, tak payahlah. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala sampai innaka Hamidum Majid, ulang balik dengan kita apa ni? Khusyuk. Allahu akbar. Yang keempat,
membaca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Mana hadis dia? Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu nur ma bainal jum'ataini." Tandalah, dalam ni dia tak tulis. Dalam kitab kita ni tak tulis, saya tolong tambah, syarahkan. Artinya siapa dia baca surah Kahfi pada hari Jumaat, Allah SWT cerahkan baginya, nyalakan cahaya dalam hatinya di antara dua Jumaat. Mana baca hari Jumaat ni, cerah hati kita sampai Jumaat yang berikutnya, padam, malap, baca lagi, tambah pula 1 minggu. Mana dia punya valid, dia punya cahaya ni untuk seminggu saja. Minggu depan tak baca, gelap. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'wat Al-Kabir. Dalam kitab Al-Jami' As-Saghir mengatakan hadis ini hasan. Itu hari Jumaat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri juga riwayat mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah. Siapa dia baca pada malam Jumaat. Waktu ana baca kitab Imam Nawawi Minhajut Talibin, dia bawa dua riwayat ni, Lailatul Jum'ah wa Yaumul Jum'ah, Lailah wa Yaumul Jum'ah, malam dan hari Jumaat. Jadi kita duk fikir, apakah kena baca dua kali, malam sekali ataupun hari? Kalau dia kata atau, senang. Tak, ini dia kata malam dan hari. Apakah baca dua kali? Para fuqaha tidak menyebut tentang malam dengan hari ataupun dua. Wallahu alam. Mudah-mudahan kalau ada sahabat kita yang teliti hadis tu boleh maklumkan. Yang pentingnya kena bacalah, sama ada kita baca malam Jumaat ataupun baca hari Jumaat. Cuma yang mengatakan hari Jumaat itu lebih utama sebab hari Jumaat itu hari kiamat, dan hadis ini, cerita ini juga banyak cerita tentang kiamat pada dia. Orang yang kesempatan malam baca malam, yang tak sempat baca tengah hari Jumaat. Naknya baca suratul Kahfi. Lah, hari Jumaat mana sampai petang lah. Selagi masih kita kira waktu puasa. Waktu puasa mana dia habis sampai ke maghrib. Macam Allahumma salli ala Muhammad, yang kita akan masuk lagi dalam bab doa pada hari Jumaat kan. Doa pada hari Jumaat ni, doa dia tu bila doa mustajab. Ada yang mengatakan waktu imam duduk atas mimbar sampai sudah salat. Ada juga yang mengatakan lepas asar, dekat dengan waktu maghrib yang nak jatuh matahari tu, itulah di antara waktu yang terbaik. Jadi kita cuba waktu imam di atas mimbar tu, cuba sekali lagi kita doa di akhir hari Jumaat, mana petang hari Jumaat. Jadi ambil awal-awal lagi wuduk hari Jumaat tu. Kalau Jumaat dah pukul 7 maghrib, 7.30, pukul 7, pukul 6.30 kita dah ready dah, dengan zikir, dengan kita baca Quran, dengan apa. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan waktu mustajab yang disebut itu. Taib. Dan sunat mandi, sebelum kita pergi sunat mandi, satu lagi tentang hadis yang menyebut tentang suratul Kahfi. Tentang suratul Kahfi, Nabi kata apa? Ini dalam Sahih Muslim. Man hafiza 10 ayatin min awwali suratul Kahfi usima minad dajjal. Siapa dia hafal 10 ayat daripada awal surah Kahfi, orang ini dipelihara daripada Dajjal. Dajjal ni kalau dia mari tak kena orang. Kita yang takut kebimbangan ni, Nabi kita ajar daripada awal lagi suruh berlindung daripada fitnah Dajjal ni, kerana dia terlalu dahsyat dan terlalu berat. Jadi kata Syu'bah min akhiril Kahfi. Ada riwayat awal, ada riwayat 10 yang terawal, 10 akhir. Jadi yang terbaiknya kita hafal 20 ayat daripada surah Al-Kahfi itu, insya-Allah selamat daripada Dajjal. Adab yang ke-5,
Dan sunat mandi, meniatkan sunat Jumaat. Sunat kita mandi pada hari Jumaat, niatnya sunat mandi Jumaat. Dalam hadis lain, hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil." Apabila seorang itu nak pergi sembahyang Jumaat, naklah dia kena mandi. Habis macam mana kita pergi pejabat awam, nak mandi kat mana? Mana ada tempat mandi kat pejabat? Macam mana nak buat? Hak ni dia kena mandi sebelum dia pergi Jumaat. Sebelum pergi, mandi dulu dengan niat sunat Jumaat. Dia beza di antara Jumaat dengan hari raya. Kalau hari raya kita boleh mandi awal. Sebab biasa orang pergi salat subuh dia tak balik dah. Dia tunggu di masjid. Tapi hari Jumaat ni lambat lagi. Zuhur nanti baru masuk waktu Jumaat kan. Dalam hadis lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati." Dengar ni hadap ni. Yang perempuan kata kami tak pergi Jumaat ustaz, kena mandi juga. Dia panggil mandi sunat hari Jumaat. Orang nak pergi lagilah kena mandi. Hadis ini kita kena ingat, dan kalau boleh bawa lah hadis ni balik ajar kepada anak-anak yang nak pergi Jumaat, suami nak pergi. La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati. Tidak mandi seorang itu pada hari Jumaat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Yatatahhar, dia bersuci semampu dia. Maknanya suci itu termasuklah yang zahirnya. Yang zahirnya macam kerak kuku, andam misai, buang apa-apa yang sepatutnya dari kalangan bulu-bulu itu. Wa yadahinu min duhnihi, pakai minyak. Mana kalau rambut kita panjang pakai minyak, dijanggut pakai minyak. Au yamassu min tibi baitihi, ataupun dia pakai wangian, minyak atar, perfume yang ada kat rumah tu. Summa yakhruju, kemudian keluar, fala yufarriqu baina isnain. Keluar pergi masjid dan jangan pisahkan di antara dua orang yang duduk, jangan pisah. Apa jadi? Summa yusalli ma kutiba lahu, masuk dalam masjid, salat sunat sebanyak yang ada. Hari Jumaat ni masya-Allah di antara hari yang tidak ada larangan. Macam hari lain, sebelum masuk waktu zuhur, waktu zawal, syams sebelum zawal tu, waktu matahari di tengah-tengah langit, itu dilarang pada salat sunat. Tapi hari Jumaat tak ada, boleh teruskan. Summa yunsitu iza takallama al-imam. Bila imam bagi khutbah, dia diam. Apa jadi? Illa ghufira lahu ma bainahu bainal jum'atil ukhra. Allah SWT ampunkan dosanya di antara Jumaat ini hingga Jumaat yang akan datang. Ini besar tak pahala ni? Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari. Jadi sunat mandi dan meniatkan bagi sunat Jumaat. Jadi kita sunat mandi tadi, kita niat sembahyang Jumaat. Dan berpagi-pagi kepadanya, pergi awal ke masjid. Itu makna berpagi-pagi, mana awal pagi dah pergi ke masjid. Mana dalil dia? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah." Siapa dia mandi hari Jumaat, mandi seperti mandi junub. Mana mandi penuhlah, mandi sungguh. Kemudian dia pergi masjid, faka'annama qarraba badanah, seolah-olah dia telah berkorban seekor unta. Siapa dia pergi waktu yang kedua, seekor lembu. Waktu yang ketiga, kabshan aqran. Apa ni, kibas. Apa kibas? Kambing biri-biri itu yang bertanduk. Pergi waktu yang keempat, seolah-olah dia korban seekor ayam. Yang kelima, seperti sebiji telur. Bila imam keluar untuk naik mimbar untuk khutbah, hadaratul malaikatu yastami'una dzikra. Pada ketika itu malaikat dah tutup dia punya file, dia tak tulis lagi orang ni datang awal. Jadi kita kena motivasi di sini. Hadis dalam Bukhari ini, iaitulah siapa terlambat sekalipun jangan lebih daripada had imam dah naik mimbar. Itu je paling lambat yang kita boleh pergi, sebab pahala Jumaat dapat, gugur fardu Jumaat, cuma pahala datang awal telah tidak dapat lagi apabila imam sudah ke mimbar. Malaikat masuk dalam masjid nak dengar khutbah. Malaikat masuk dalam masjid dengar khutbah, orang yang tak dengar khutbah duduk buat kat belakang. Allah, dia pergi awal duduk kat belakang. Nasib lah kan.
Itu 6 perkara. Yang ketujuh, dan membanyakkan mendengar khutbah. Banyakkan dengar khutbah. Sebab Nabi larang, iza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit, apabila kamu kata kepada kawan kamu diam, kita tegur suruh diam, wal imam yakhtub faqal laghauta, sedang imam berkhutbah, maka kamu ketika itu kamu dikira lara tu maknanya lalai daripada mengikuti khutbah. Itu di antara adab. Adab ni sebuah kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti untuk penuntut ilmu lah, pelajar-pelajar ilmu ni cantik beli kitab ni. Nama dia Al-Luma' fi Khasa'isil Jum'ah. Al-Luma' fi Khasa'isil Jum'ah. Imam Suyuti dia bawa sebuah kitab besar macam ni, ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat, dia kumpul dalam tu. Tapi ada semualah, ada hadis yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang lebih daripada itu lagi, yang rendah pada itu lagi. Yang pentingnya ada sebuah kitab. Dia pelik Imam Suyuti ni, kitab-kitab dia memang pelik. Sebuah kitab nama dia Fadlul Wi'a. Fadlul Wi'a yang saya sebut ni untuk penuntut ilmu boleh cari. Fadlul Wi'a fi masyru'iyyati raf'il yadaini fi du'a. Fadlul Wi'a itu maknanya pecahkan bekas, teko kalau kita kata bekas. Bekas mengumpulkan hadis-hadis masyru' mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam hadis ni, dalam kitab ni, dia bawa 80 hadis yang menceritakan tentang bila nak berdoa angkat tangan. Alhamdulillah, banyak kitab-kitab kita ni, kitabnya banyak, nak baca tak sempat dah. Alhamdulillah, sekali-sekala kita dengar nama kitab ni pun kita rasa kita dah hebat dah, apalagi kalau orang boleh baca kan. Baik, habislah kita beberapa sunat dan setengah daripada bid'ah mentakhirkan Jumaat. Allahu Akbar. Inilah yang saya sebut rahimallah kepada Syekh Daud Al-Fatani. Dia dalam bab Jumaat dengan jamaah ni sangat tegas. Syekh kata apa sini? Dan setengah daripada bid'ah ni satu perbuatan yang dicela dalam syarak. Mentakhirkan Jumaat, melewatkan Jumaat kerana menanti ahli pekan, nak tunggu orang-orang pekan tutup kedai dulu mari nak sembahyang Jumaat. Dan segala orang yang punya pekerjaan, nak tunggu orang besar-besar mari, tak sampai-sampai. Ada setengah orang tu Jumaat pukul 2, pukul 2:30, pukul 3 baru sampai. Tak payah tunggu. Kita kata awak jamak je lah, lambat sangat mari. Dan mereka yang wajib atas mereka itu Jumaat. Jadi Syekh Daud kata bid'ah menangguhkan Jumaat semata-mata nak tunggu orang. Tak payah. Masuk waktu azan, khutbah, salat. Dan wajib atas orang yang memerintah. Ini tanggungjawab pemerintah. Kewajipan pemimpin, pemerintah, pekerjaan umat, bahawa keras atas mereka itu, mengambil tindakan keras, dan takutkan akan mereka itu, takut orang yang ketinggalan daripada Jumaat. Jadi pihak kerajaan wajib bertanggungjawab melantik pegawai-pegawai agama. Bila dekat nak waktu Jumaat, kena berjalan ronda, tutup kedai. Laki-laki, ada perempuan jual tak ada, tutup kedai pergi sembahyang Jumaat. Mana ada penguasaan hari ni? Kebanyakan undang-undang negeri-negeri di Malaysia, alhamdulillah, sudah diwartakan enactment wajib salat Jumaat dan boleh disaman. Tapi kita tak dengar lagi ada orang kena saman tak pergi Jumaat. Kita dah dengar dah. Ini kita mengharap sangatlah warta itu, undang-undang yang telah digazet di jabatan di majlis-majlis agama itu dilaksanakan, dikuatkuasakan. Macam di Arab Saudi, tuan-tuan tengok, di Mekah ke di Madinah, dekat nak Jumaat berlalu dah. Syekh-syekh dia ni dipanggil mutawek, pusing jalan tengok, tak betul lagi, kena tangkap. Jadi di sini kita mengharapkan benda ini berlaku. Syekh Daud kata wajib ke atas orang yang memerintah pekerjaan bahawa keraskan mereka itu, ambil tindakan keras. Kemudian daripada disuruh dan ditakut akan mereka itu, dan tiada mudah ke atas waliul amri. Waliul amri makna pemimpin, pemerintah, pada meninggalkan daripada menyuruh dan menakuti akan mereka itu, supaya dapat menyatakan syiar, yakni zahir, tanda-tanda kehebatan Islam dalam negara itu, dan dikeraskan dia, maknanya ambil tindakan keras.
supaya mendirikan fardu dan disuruh menjauhkan daripada yang diharamkan, jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Jadi pihak yang bertanggungjawab jangan ambil mudah, pandang mudah saja agama. Kalau undang-undang lalu lintas jalan raya kita ada dengan kamera kat situ, kita ada dengan macam-macam boleh sembunyi di sebalik pokok-pokok untuk nak tangkap orang yang potong dabal lain. Jadi sepatutnya orang tak pergi Jumaat ini pun kena ada juga kamera CCTV duduk dekat pasar-pasar raya ni, lepas Jumaat mari ambil muka mudut sini tadi waktu Jumaat, tangkap terus. Masalahnya kalau tangkap orang tak sembahyang Jumaat ni, di mana kita nak simpan? Ramai sangat. Tapi peringkat awal tapi kalau kena sekali dua, orang akan pergi insya-Allah. Ada juga orang bergurau, ada juga dia kata, ustaz, jangan keras sangat. Kalau semua pergi tak muat tempat. Dia duk kira lagu tu pula. Saya kalau baca dalam bab Jumaat ni dalam kitab fiqh Syafi'i ni, pelik tahu. Dia kata kalaulah kita sedang sembahyang Jumaat tak boleh nak rokok, nak sujud. Jam sangat. Mana berdiri macam sembahyang jenazah. Nak rokok tak boleh. Macam mana nak buat? Itu ulama dulu telah bahaskan. Kalau tempat tu sempit sampai begitu dibahas, kita awal-awal lagi kita bahas, kalau semua orang pergi tak cukup tempat pula. Cukup tempat insya-Allah. Orang tak pergi ya. Tak usah cari alasan lah bagi pihak dia. Baik. Habislah kita, itu tajuk kita kewajipan Jumaat dan adab-adab hari Jumaat. Fadail, kelebihan hari Jumaat. Banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok dalam kitab-kitab yang menyebut tentang kelebihan hari Jumaat ini. Kita berpindah pula kepada tajuk yang baru, iaitulah syarat. Syarat mendapat Jumaat. Orang nak dapat Jumaat ni apa syarat dia? Syarat mendapat Jumaat, maka telah maklumlah sembahyang Jumaat itu tiada dapat dilakukan melainkan adanya 4 dapat serakaat bersama imam. Jadi kalau orang pergi sembahyang Jumaat dia sempat 1 rakaat dengan imam, maka orang ini dikira boleh, dikira apa? Sempat Jumaat. Seperti dapat orang yang masbuk akan imam dalam rukuknya serta tumakninah ia serta imam pada rakaat yang kedua, maka didapatinya Jumaat. Maka ia tambah 1 rakaat lagi dan dinyaringkan bacaannya, dinyaringkan bacaan. Ini syarat, dipanggil syarat nak dapat Jumaat. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dan Muslim, man adraka rak'atan minas salah faqad adrakas salah. Nabi kata siapa dia dapat 1 rakaat maka orang dapat. Dalam riwayat lain, man adraka rak'atan minal jum'ati, ada nas. Siapa dia dapat 1 rakaat daripada sembahyang Jumaat atau lainnya, faqad tammat salatuhu, maka dia boleh sempurnakan salat 1 lagi. Apa maksud dia sini? Kalau orang tu mari lambat, sakit perut ke apa benda, memang jenis melengahkan, masuk masjid, imam dah rokok, dapat rakaat yang kedua, ataupun imam sedang rokok dalam rakaat yang kedua, maka dia masuk, Allahu Akbar, dia niat sembahyang Jumaat, niat solat Jumaat. Bila dia niat solat Jumaat, dia sempat 1 rakaat dengan imam, imam pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika itu makmum ini bangun tambah 1 rakaat saja lagi, sebab dia dikira sempat dapat Jumaat. Dia tambah 1 rakaat, cukuplah, sempurna. Itu dia panggil orang yang dapat 1 rakaat. Baik. Dan jika dapat kemudian daripada rukuknya, andaian yang kedua, dia masuk Jumaat itu imam dah bangun daripada rukuk kedua, dah i'tidal, seperti ia dapat akan imamnya pada i'tidal atau pada sujud pada rakaat yang kedua, duk sujud dah, atau pada tahiyat, maka luputlah Jumaatnya. Maka wajib ia tamamkan sembahyang zuhur 4 rakaat dengan diperlahankan bacaannya. Jadi orang ni masuk, dia kena niat sembahyang Jumaat, niat sembahyang Jumaat,
Allahu Akbar, sembahyang Jumaat. Kemudian bila dia turun, dia tunggu imam bagi salam. Lepas imam bagi salam, dia kena naik tambah 4 rakaat. Itu perbezaan. Yang tadi sempat rakaat satu rakaat dengan imam, dia tambah 1 rakaat je. Yang ni oleh kerana mu tak dapat 1 rakaat pun dengan imam, maka kamu kena tambah 4 rakaat. Jelas tak? Dalam bahasa fiqh dia kata, ini dia panggil teka-teki fiqh. Orang niat salat tapi tak buat, dia buat apa yang dia tak niat. Tulis dia punya kaedah. Ini kaedah fiqh dia menarik. Niat apa yang tak buat, buat apa yang tak niat. Jelas tak Salih? Dia punya teka-teki ni. Iaitulah orang semayang, orang solat Jumaat yang tak sempat dengan imam. Dia kena niat Jumaat. Allahu Akbar Jumaat. Dia niat Jumaat. Tapi oleh kerana mu tak sempat dengan imam, maka mu kena salat Zuhur. Itu dia panggil niat yang dia tak buat. Dia tak buatlah Jumaatnya, dia buat Zuhur. Dan dia buat apa yang dia tak niat. Dia tak niat semayang Zuhur, dia niat semayang Jumaat, tapi dia buat Zuhur. Siapa dia boleh ulang? Ya. Ya. Nyari. Macam baca Jumaat lah. Sebab dia ni dikira orang solat Jumaat. Orang solat Jumaat kan sunat dia baca kuat. Jadi ingat dah kaedah. Ada orang nak ulang. Niat apa yang dia tak buat, dia buat apa yang dia tak niat. Itu satu kaedah yang menariklah dalam bab fiqh ni. Dia niat Jumaat tapi dia tak buat. Dia buat Zuhur tapi dia tak niat. Habis itu. Jadi kita fahamlah bahawa isu ni iaitulah isu apa yang disebut oleh para ulama mengatakan, siapa yang sempat 1 rakaat maka dia teruskan 1 lagi. Siapa tak sempat walaupun 1 rakaat maka dia kena sudahkan dengan salat Zuhur. Ya. Kita niat macam mana? Sorang-sorang. Tak payah dah, niat kita salat awal tadi. Cuma kita telah ditinggalkan oleh imam. Taib. Saya teringat satu lagi, noktah dalam isu ni. Kita dah tahu dah imam tu duduk dekat yang kedua. Kenapa tak terus je niat salat Zuhur? Kenapa pergi niat salat Jumaat? Menarik tak soalan? Dah mu tahu dah dia imam dekat yang kedua, terus je saja aku sembahyang Zuhur ikut imam. Ini taklil para fuqaha mengatakan, sebabnya kita selagi imam tak beri salam, kita masih lagi mempunyai harapan mudah-mudahan imam tadi tertinggal sesuatu dalam solat dia terpaksa kena tambah 1 rakaat lagi yang menyebabkan kita sempat 1 rakaat dengan imam. Wallahu a'lam, boleh jadi imam tertinggal apa benda dalam solat dia yang menyebabkan dia terpaksa kena bangun 1 rakaat lagi. Itu di antara sebab kaedahnya dia kata dalam kitab Minhajul Talibin tu Imam Nawawi sebut beberapa isu yang menarik dalam masalah ini. Untuk talabatul ilmi boleh tengok dalam kitab Minhaj dalam bab Jumaat ni. Baik, kita terus pergi lagi, banyak lagi cerita kita ni. Dan jika kemudian daripada rokoknya maka sesalah dia. Maka wajib ia jika dapat kemudian daripada rokoknya daripada rakaat yang kedua seperti ia dapat akan imamnya pada i'tidal atau pada sujud pada rakaat yang kedua atau pada tahiyah, maka luputlah Jumaatnya. Maka wajib ia sempurnakan zuhur 4 rakaat dengan diperlahankan bacaannya, bersalahan sembahyang berjamaahnya. Ini sembahyang Jumaat. Adapun solat jamaah, bila ke seorang itu boleh pahala berjamaah.
takat mana? Maka dalam kitab ni kata apa? Pahala berjamaah dapat selama belum lagi memberi salam imamnya. Yakni kita masuk, imam duduk tahiyat akhir, kita nak ikut dia ke nak tunggu sampai dia sudah buat jemaah lain? Maknanya kalau tengok dalam kitab ini, selagi tak bagi salam, bermakna orang tu masih lagi ada peluang nak dapat pahala salatul jamaah. Nampak? Jadi kita masuk dengan imam walaupun di tahiyat akhir, bila dia bagi salam kita bangun tambah 4 rakaat, 3 rakaat, 2, tengok salat yang kita buat. Kata Imam Nawawi, ini tanda sikitlah. Imam Nawawi rahimahullah kata apa? Seorang masbuk apabila sempat satu rakaat bersama dengan imam, maka dia mendapat pahala berjamaah bila khilaf, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kalau tak dapat satu rakaat, bahkan dia dapat sebelum salam imam dah tahiyat akhir, yang dikira tak dapat rakaat dah dia. Di sini ada dua pandangan ulama mazhab. Pandangan yang mengatakan la yakunu mudrikan lil jamaah, orang dah tak dapat lagi pahala jamaah, berdasarkan kepada hadis Nabi tadi, man adraka rak'atan minas salati ma'al imam faqad adraka salah. Hadis tu jelas tu, hadis Bukhari dan Muslim. Man adraka rak'atan, siapa dia sempat satu rakaat, maka orang ni dikira dapat, maknanya mafhum dia tak dapat rakaat, tak dapatlah jemaah. Itu pandangan sebahagian ulama Syafi'i. Tapi yang dipilih oleh Imam Nawawi wathani, pendapat yang kedua, wa huwa sahihu wa bihi qala jumhur, pendapat yang sahih yang ramai majoriti ulama mazhab Syafi'i mengatakan yakunu mudrikan li fadilatil jamaah, orang ini masih lagi boleh pahala jamaah, li'annahu adraka juz'an minhu, kerana dia masih lagi dapat satu juzuk daripada salat imam itu. Itu di antara perbahasan ulama. Jadi kita tengoklah, kalau kita ramai masuk masjid, ada 5-6 orang, berapa orang boleh salat jemaah lain contohnya, jadi imam dah nak salam dah, maka kita biarkan dia salam, kemudian kita buat yang kedua. Lebih-lebih lagi kalaulah kita ni dalam perjalanan, berarti di R&R contohnya, tidak ada majlis, tidak ada imam ratib yang rasmi, tengok orang nak salat jemaah, kita tunggu dia sudah, kita buat jemaah lain, tu lebih baik, keluar daripada khilaf. Dalam mazhab sendiri pun kuat khilaf di sini. Cuma kalau imam ratib itu timbul satu isu lain pula, boleh ke tidak mengadakan jamaah yang kedua dalam masjid yang ada imam rasmi. Ada sebahagian kata tak boleh sebab imam itu imam rasmi, kita tak boleh kacau dia. Jadi kesimpulan ulama mengatakan boleh kita buat sekiranya tidak dengan qasad. Mana kita pergi tengok siapa imam, pak cik ni buat relax tu, biar dia sudah itu salat lain, untuk dia panggil menimbul pecah belah dalam masyarakat. Tapi kalau kita mari sulfah, tak kira imam mana pun, memang kita dah mutaakhir, baru sampai, orang nak siap, jemaah lain ada, maka tidak menjadi kesalahan. Insya-Allah kita buat jemaah yang kedua, tapi bukan dua jemaah serentak lah, tak boleh. Jemaah yang kedua setelah yang pertama selesai baru boleh. Tak, itu tidak digalakkan, tidak boleh, kerana berlaku dua jamaah. Orang yang menggerik dia boleh ikut orang salat isya, tidak jadi masalah. Bila orang isya tu dah bagi salam, dia tambah satu rakaat lagi. Yang jadi masalah kita hari ni, kefahaman masyarakat dalam masalah isu ni memang cukup berat. Berhenti di masjid ke di mana, bahkan yang bawa rombongan tu nampak bertaraf orang mengaji jugalah. Buat jemaah yang kedua sini, satu jemaah. Kata mana ada kebenaran dari sudut syarak boleh buat dua jemaah serentak? Tak ada. Yang kita bincang ni jemaah yang kedua setelah jemaah yang pertama dah selesai. Habis kita cerita. Dan demikian lagi dapat Jumaat orang yang masbuk kepada orang yang mendapat serakaat imam Jumaat. Ini dia panggil Jumaat berantai. Tulis tajuk dia tepi kitab tu, Jumaat berantai. Demikian lagi dapat Jumaat orang yang masbuk. Orang mari
Ada lagi orang salat Jumaat. Orang ni mari, dia sempat dengan imam satu rakaat, kan? Bila imam bagi salam, dia pun naik Allahu Akbar. Mari si yang belakang ni pula, ni solat apa ni? Jumaat. Dia pun Allahu Akbar ikut Jumaat pula. Apa jadi? Didapatnya pada rakaat yang keduanya. Rakaat yang kedua pula dia dapat. Atau pada rukuknya serta dapat tumakninah akan dia serta imam, maka dapat pula Jumaat baginya. Kata ulama, yang ni dapat satu rakaat, lepas yang kau salam, kawan ni bangun satu rakaat, mari orang lain pula, maka jadilah Jumaat berantai sampai ke asar, bersambung-sambung gitu. Itu dibahas oleh para fuqaha. Jadi kalau kita nak tengok masalah dari sini, dari segi bilangan, dari segi apa, tapi disebut jemaah berantai, tasalsul al-jum'ah ila waqtil asri. Allahu Akbar. Tuan-tuan belajarlah kitab fiqh ni, sangat membuka minda. Jadi kita, kalau kita belajar kitab fiqh untuk nak tengok pandangan-pandangan yang kita kadang-kadang tak terfikir, para ulama membahas sampai begitu sekali, barulah kita rasa lebih terbuka, insya-Allah. Baiklah, itu Jumaat berantai dah habis dah. Macam-macam berantai ada gini dah. Surat berantai dah ada dah. Sekarang ni surat berantai tak apa ada. SMS berantai pula ada. Macam-macam lah dia. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang baru, iaitu syarat sah Jumaat. Dalam kitab tuan-tuan tu tak ada tu tajuk-tajuk ni. Saya sengaja saya sebut tajuk baru, tulis kat tepi kitab. Ini kaedah kita belajar kitab lama, dia panggil dhabit. Dhabit maksudnya tanda kat tepi. Tanda kat tepi kitab tu, ini tajuk baru. Tajuk baru jangan tulislah, tulis nama tajuk, syarat sah Jumaat. Depan kepada baris yang kita nak baca. Baru lepas pada ini nanti, ini tajuk ini boleh baca, insya-Allah. Dan telah maklumkan syarat sah Jumaat itu, iaitulah berjamaah. Itu jelas. Jumaat tak boleh salat seorang, mesti berjamaah. Dan sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil. Apa makna kamil? Yang sempurna sifat dia, akal dia, syarat dia kena sempurna. Bukan kata orang nama kamil dah. Cari kamil 40 orang tak jumpa dah. Kalau cari Muhammad saya ingat boleh jumpa. Orang Melayu Muhammad banyak. Yakni, itu huraian kepada kamil, yakni orang yang aqil, orang berakal. Kita kalau nak marah dengan orang, kita kena tanya ada akal. Dia kata ada otak. Sebab tu dalam kitab dia tak kata orang yang ada otak lembu pun ada otak. Tapi tak ambil kira. Dia naknya yang berakal, mana akal yang positif, masih bergerak, masih boleh berfikir. Baligh, lagi merdeka. Merdeka ni bukan hamba. Sekarang ni hamba dah tak ada lagi. Yang adanya perhambaan pada manusia itu ada. Hamba sungguh tadi tak ada. Tunggu nanti balik jihad semula, insya-Allah hamba ni ada. Lagi mustautin. Mustautin mana orang penduduk tempatan. Itu mana mustautin. Mustautin penduduk tempatan. Dia beza dengan muqim. Muqim duduk sekejap. Mustautin mana orang duduk situ. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Syaratnya 40 orang dirinya. Ini fiqh mazhab Syafi'i mensyaratkan Jumaat itu. Yang pertama, orang tu syarat yang pertama tu samalah, akal, baligh, mustautin tadi, dan syarat dia lagi 40 orang. Nak dengar ke cerita? Kau tak nak? Nak dengar? Setengah orang kata tak, ayah ustaz buat pening. Saya kata tak pening kan. Sebuah kitab ni, nama dia ni cantik kitab ni. Orang yang boleh baca Arab kena beli. Tajuk dia Miqdarul Adad Allazi Tan'aqidu Bihi Salatul Jum'ah. Kadar bilangan yang boleh dibuat salat Jumaat. Cantik. Ini satu tulisan, dia panggil Buhus Muhakkamah, maknanya jurnal yang ada panel penilai. Dia bawa dalam kitab ni, saya tak nak bawa semualah. Berapa pandangan yang ada, dengar cerita kan. Yang pertama, mazhab Syafi'i 40 orang. Satu riwayat lagi 50 orang. Rabi'ah kata 12 orang. Abu Hanifah kata 4 orang. 4 orang sekali dengan imam, maknanya 3 makmum.
Abu Yusuf kata 3 orang, 2 makmum 1 imam. Al-Hasan bin Saleh kata 2 orang boleh. Imam Malik kata la yushtarat, tak ada bilangan tertentu, tapi syaratnya sekumpulan orang yang duduk di satu tempat boleh mendirikan Jumaat. Allahu Akbar. Imam Suyuti dalam kitab dia Daw'us Syam'ah, nama kitab Daw'us Syam'ah, satu tulisan kitab dia dalam kalau ada ustaz nak kaji dalam Majmu' Al-Hawi lil Fatawi, Daw'us Syam'ah ni, dia kata dia pilih pandangan tadi, pandangan Imam Malik tadi, iaitulah pandangan yang tidak ada bilangan tetap. Imam Suyuti ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tapi dia memilih pandangan ini. Yang paling pelik sekali, Ad-Darimi meriwayatkan daripada seorang tokoh nama dia Qashani, dia kata biwahidin munfarid, seorang boleh sembahyang Jumaat. Kata dia ulama, Imam Nawawi kata wal Qashani la yu'taddu bihi, orang ni tak boleh diambil kira lah. Pandangan pelik sangat, mana ada orang jemaah seorang. Kecuali kita anggap jin dengan apa sekali yang kita tu boleh kira jemaah juga kan. Semua ni ada, sebahagiannya ada dalil dan sebagainya ni tak dalil. Sengaja saya sebut di sini, saya tak nak hurai panjang lah, tak nak sebut di sini bahawa ada keluasannya. Sekiranya kita duduk dalam tempat yang kita ada hari ni, alhamdulillah 40 orang. Tapi kalau kita masuk dalam hutan, ada setengah sahabat-sahabat kita yang duduk di pendalaman beberapa negeri, jadi ustaz itu, dia kata saya di sini dah bertahun-tahun tak sembahyang Jumaat sebab tak cukup bilangan 40 orang. Jadi tengok, Imam Malik mengatakan bilangan dan disokong oleh Imam As-Suyuti. Jadi untuk para pengkaji, para penilai boleh tengok isu ni supaya sahabat-sahabat kita yang terdesak macam duduk pendalaman itu boleh ambil kira apa yang ada. Tapi orang yang duduk di bandar jangan kacau lah, 40 orang tu kena, sebab ramai sekarang ni. Pasal itulah majlis-majlis agama Malaysia ni dah tukar fitrah kepada bayangan duit. Dulu bayangan beras kan, ingat masa kecil-kecil dulu, ayah kita, nenek atuk kita pikul beras kan malam raya. Sekarang ni kalau pikul beras malam raya pergi rumah Tok Imam, jawabnya esok semua orang berhari raya di atas beras di rumah imam. Satu qaryah, satu mungkin 5,000 orang, ada yang 3,000, macam mana nak tampung dia punya tempat. Jadi mana kerajaan dah fikir kita kena taklid pada mazhab lain, mazhab Abu Hanifah contohnya, yang membenarkan fitrah itu dibayar dengan beras. Alhamdulillah, selesai masalah. Jadi syarat 40 orang. Maka jika ada dalam 40 itu yang tiada sah sembahyangnya, seperti ada setengahnya tiada tahu membaca Fatihah, yakni tiada kena membaca, nak baca Fatihah tak kena, daripada huruf Fatihahnya, jika taksir pada belajar, orang ni taksir belajar tak habis, maka iaitu tiada sah sembahyang dirinya. Tak belajar Fatihah, duk belajar orang lain. Atau orang yang ummi, orang ummi ni orang tak reti sungguh dah. Kalau kita ajar banyak mana pun duk gitulah dia, duk main wala bolin situ dah, mudah sampai tua. Maka demikian juga tiada sah, maka tiada dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ittifaq Syekh Ibnu Hajar dan Ramli. Jadi naknya 40 orang yang kena baca Fatihah barulah sah sembahyang Jumaat dia. Kalau macam ni punya kategori orang ni tidak sah mengikut Ibnu Hajar dan Ramli. Saya nak cerita panjang pun nama-nama tokoh ulama ni, masa kita sangat terhad. Ibnu Hajar dengan Ramli ni, dia dalam mazhab Syafi'i ni, kita ingat daripada Imam Syafi'i turun kepada ashabul wujuh, sahabat-sahabat dia, kemudian turun kepada, berhenti sekejap daripada ashab ni, mari-mari sampai kepada Imam Ar-Rafi'i dengan Nawawi. Sampai di situ, maka dua ulama ni telah memilih pandangan-pandangan, dalam banyak-banyak pandangan itu dijadikan mazhab. Kemudian mari pula ulama yang mutaakhir macam Ibnu Hajar dengan Ramli memilih pula pandangan-pandangan, mengatakan inilah yang dijadikan mazhab. Dua ni pula berbeza. Ibnu Hajar kadang-kadang Al-Makki ini kata macam ni, Ramli kata macam ni. Dalam kitab Munyatul Musalli ni kita akan tengok dalam bab masbuk muafiq. Sampai di situ nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh kenal siapa Ibnu Hajar, siapa Ramli. Saya akan cerita secara terperinci sikit lah kan? Pasal nak tengok dua ni, dia punya perbezaan pandangan bertembung gini.
180 darjah. Ibnu Hajar kata sah, Ramli kata sah. Tapi kita tak jumpa pula ulama-ulama yang menulis tentang biodata, biografi imam-imam ini mengatakan ini menyesatkan yang ni, sesat lah. Masing-masing menerima berlapang dada. Itu sikap ulama di zaman mereka. Dan jika tiada taksir pada belajarnya, seperti belajar tiada dapat, belajar dah orang ni tak dapat, sekira-kira tiada boleh lagi dengan bersungguh-sungguh, iya, kira-kira lemah daripadanya, nak belajar tak boleh dah, dan tiada taksir pada belajarnya, maka sahlah sembahyang dirinya. Mana orang ni dah belajar bersungguh-sungguh, mati ke diri dah belajar, tak dapat juga nak betul makhraj dia, apa jadi? Sah sembahyangnya. Maka kata Syekh Ramli, sahlah dibilangkan 40 dengan mereka itu apabila ada khatibnya dan imamnya itu qari yang kena baca Fatihah dan segala bacaan yang wajib daripada tahiyah dan takbiratul ihram dan lainnya. Jadi Ibnu Ramli kata sah kalau orang tu dah belajar. Kata Syekh Ibnu Hajar, tiada sah Jumaat dengan ummi dan orang yang tiada kena bacaannya yang wajib dibilangkan 40 dengan mereka itu jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Tengok, saya sebut awal tadi, Ibnu Hajar kata tak sah, Ramli kata sah. Dalam bab masbuk muafiq nanti memang cukup kontra dua ni, rahmatullahi alal jami'. Tapi itulah pandangan ulama. Jadi kita memilih nanti apa kepandangan yang lebih dekat dengan suasana dan juga dengan dalil yang ada. Kita baik. Dan sah dibilangkan orang yang mengiktikadkan sekaliannya perbuatan Jumaat daripada rukunnya dan syaratnya dan sunatnya wajib sekaliannya. Jadi kalau dia kata dia boleh, atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat, tetapi jangan dibezakan setengah daripada setengahnya. Dalam salat aku Jumaat ni ada wajib, ada sunat, ada yang rukun. Tapi jangan beza-bezakan, dia akad borong. Dia panggil sah kalau orang tu tahu salat ni secara borong saja. Tetapi jangan dibezakan setengah daripada setengahnya. Sekira-kira i'tiqad yang wajib itu dikatakan sunat dengan ittifaq dua syekh itu. Kalau dua syekh itu dalam kitab mutaakhir ini, iaitulah Ibnu Hajar dan Ramli. Habis kita berpindah kepada tajuk lain pula. Tajuk dia salat zuhur selepas Jumaat. Ini ada satu kes yang berlaku. Maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat, syarat Jumaat kita dah boleh dah, maka sahlah Jumaatnya. Syarat Jumaat boleh, sahlah Jumaat. Jangan lagi ia iringkan dengan zuhur kemudian daripadanya. Syekh Daud rahimahullah dalam isu ni agak tegas. Dan tiada dituntut lagi salat zuhur kerana Jumaat itu ganti zuhur. Jumaat itu ganti daripada zuhur. Tuan-tuan kena ingat, orang yang salat Jumaat, dia sudah cukup syarat. Sudah cukup dia punya syarat sah dia, maka tak perlu lagi dia ulang balik dengan salat zuhur. Macam puan-puan ni, muslimat kita ni yang pergi ke Mekah ataupun mana-mana masjid di Malaysia yang ada salat Jumaat, kalau pergi salat Jumaat kena ulang lagi salat zuhur ke tak? Tak dah, sebab sudah cukup dah syarat dia tadi, dia dah salat Jumaat dengan sempurna, jadi tak payah dia ulang. Sama juga dengan orang lain pun tak payah diulang lagi. Maka tiada dituntut dalam satu waktu dua fardu, tidak. Tengok dalam kitab fiqh Syafi'i dia kata Jumaat ganti zuhur, letak baris kat situ, buat bulat sikit, ada makna tu. Sekarang ni berbeza di antara pandangan ulama yang mengatakan Jumaat ni ganti daripada zuhur, atau Jumaat itu salatun mustaqillatun, satu salat yang tersendiri. Jadi oleh kerana fiqh Syafi'i mengatakan Jumaat ganti daripada zuhur, maka sah kita jamak dia dengan asar. Sah jamak dengan asar. Orang nak musafir contohnya, dia berhenti salat Jumaat, Allahu Akbar, dia niat semaya Jumaat, kemudian dia niat nak jamak asar dengan Jumaat. Lepas pada imam salam, dia bangun salat asar 2 rakaat, sah kerana Jumaat ganti daripada zuhur. Ada mazhab lain daripada ini mengatakan la,
Jumaat salatun mustaqillatun, salat yang tersendiri, tak ganti siapa-siapa. Jumaat, Jumaat. Oleh kerana itu tak boleh nak jamak dengan asar. Siapa jamak tak sah. Sengaja saya bawa isu ni kerana saya tengok banyak soalan-soalan ini timbul apabila masyarakat hari ini terdedah kepada pembacaan melalui internet. Dia baca dalam internet kata tak sah jamak Jumaat dengan Zuhur, dan dia tak teliti apa hujah kawan tu dan apa pandangan mazhab mana yang menyebabkan kita angkat borong je tak boleh. Jadi sekarang ni kita faham ia mengatakan tak boleh itu iaitulah Jumaat salat yang tersendiri. Yang kata boleh Jumaat ganti daripada Zuhur. Jadi apa yang kita pilihnya sebagaimana pandangan sebahagian ulama yang mengatakan Jumaat boleh dijamak dengan Zuhur, sebagaimana pandangan dalam kitab kita ni fiqh mazhab Syafi'i yang membenarkan sedemikian. Wallahu alam. Jadi apa yang kita nak, Syekh Daud nak apa di sini? Dia kata maka tiada dituntut dalam satu waktu dua fardu. Takkanlah semaya Jumaat kemudian semaya Zuhur. Tetapi haram perbuatannya tiada dapat pahalanya. Tetapi berdosa ia kerana tiada dikerjakan yang demikian itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman segala semua khulafa ar-rasyidin dan orang-orang yang mutaqaddimin dan mutaakhirin dan orang yang mempunyai ilmu. Wa ujah kita ni, Syekh kita ni rahmatullah berpegang dia dengan dalil asal. Nabi tak buat, sahabat tak buat, ulama-ulama dulu pun tak buat, kenapa kamu nak buat? Jadi hujah ini banyak tempat yang kita boleh guna. Dalam bab ibadat kita ini kita cuba tengok. Ada orang dok bawa solat tu solat ni, tanya dia. Ada tak Nabi buat? Tak ada. Khulafa Rasyidin? Tak ada. Ulama-ulama yang besar yang di kalangan tabi'in, ulama salafus salih ada buat? Tak ada. Jadi kenapa kita nak reka-reka? Tengok. Syekh Daud engkar dalam isu ni. Kenapa? Sebab tidak dibuat oleh ulama-ulama mutaqaddimin, para sahabat, ataupun ringkasannya disebut ulama salafus salih. Tidak buat. Dan tiada pula negeri Mekah yang muktabar. Satu negeri yang muktabar seperti Mekah dan Madinah hanya dikerjakan dalam negeri Mesir sembahyang Jumaat, kemudian diiringi dengan sembahyang Zuhur kemudian daripadanya. Dengan sebab sangat banyak bilangan-bilangan padanya beberapa tempat. Jadi Mesir ni orang ramai. Bila ramai, kalau nak buat setempat tak muat. Menyebabkan di sini buat, sini buat. Di Malaysia hari ni pun sudah ada dah. Ada tak? Kadang-kadang dua masjid dengar khutbah. Sini khutbah, sini khutbah. Makmum duduk dengar. Yang sana dah siap dah. Silap aku mari sini. Kalau pergi sana lebih baik, cepat sikit siap dah. Kerana keperluan. Hari ni orang bekerja, dia kumpul di tempat. Jadi alhamdulillah lah. Kita terima kasihlah kepada pihak jabatan-jabatan agama di Malaysia kerana telah menerima kelonggaran yang ada ini. Di Jabat ni dah ada. Di sini dah ada. Kalau semua nak tumpu masjid negara ni, saya ingat masjid negara ni kena lipat 10 tingkat baru muat. Itu. Jadi dia kata di Mesir saja buat, dengan sebab banyaknya berbilang-bilang padanya beberapa tempat dan adalah pada negerinya beberapa mazhab ahlinya. Di Mesir ni banyak mazhab. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, lagi pula sangat banyak makhluk. Makhluk tu orang lah, ramai sangat dia punya penduduk negeri tu ramai. Sekira-kira tidak dapat berhimpun satu tempat dan 2-3 tempat. Maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilang Jumaat pada satu negeri dan satu dusun itu kampung, dan jikalau ketiadaan sesak sekalipun. Jadi tidak menjadi masalah kita pergi ambil pandangan Imam Abu Hanifah dalam isu ni kerana keperluan, sebagaimana kita dah terima mazhab Abu Hanifah dalam bab fitrah. Jadi oleh kerana fitrah ni mudah nak kumpul duit, jadi oleh kerana Jumaat ni tak apa, lawak susah sikit pun jangan. Jumaat ini fardu, orang nak tunai. Jadi kalau kita menyusahkan, yang menyebabkan manusia akan lari. Maka tatkala itu berkendaklah orang yang mazhab Syafi'i mengulangi sembahyang Zuhur kemudian daripada sembahyang Jumaat, sebab berbilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak, atau banyak berbilang-bilang kerana memelihara kaul yang mengatakan tiada sah berbilang Jumaat pada satu negeri sekali-kali, sama ada sesak satu masjid atau tiada. Itu taklil dia. Maka hasilnya pada masalah Jumaat yang berbilang pada satu negeri atau dusun, kampung, tiada sunyi daripada dua perkara. Kita tengok pada dua sebab.
Ada kalanya kerana hajat sesak, terlalu ramai orang, maka diharuskan berbilang kadar hajatnya di atas qaul. Qaul itu makna pandangan, pendapat yang muktamad. Muktamad ni tak payah terjemahkan. Maka sahlah semua Jumaatnya. Tak kira lah yang mana-mana tu sah, sama ada yang dahulu atau yang kemudian atau bersamaan. Sebab apa dia sebut ni? Sebabnya setengah ahli fiqh mengatakan kalau Jumaat dua tempat, yang dulu tu sah, yang kemudian tak sah. Maka Syekh kata di sini rahmatullahi alaih, kalau oleh kerana kesesakan tempat tak cukup, maka semua Jumaat itu sah belaka. Sama ada yang dahulu, yang kemudian, yang jatuh kemudian atau bersamaan, kerana hendak memeliharakan qaul yang mengharuskan berbilang-bilang sekali-kali. Dan jatuh dahulunya itu haram ia iringkan zuhur kemudian daripada Jumaatnya, kerana sah Jumaatnya dengan tiada khilaf lagi padanya. Maka tatkala itu tiada sah sembahyang zuhurnya yang kemudian daripada Jumaat yang sah dengan ittifaq ulama padanya. Dan jika kita kata, ini andaian ni, perbincangan kedua, sebab diiringi zuhur kemudian daripada Jumaat serta diperoleh bilangan-bilangannya kerana banyak yang tiada tahu rukun sembahyang dan ramai yang tiada kena Fatihah, supaya ihtiyat ni berhati-hati. Itu mana ihtiyat, berhati-hati dalam perkara ibadat, tak mau terjerumus kepada benda yang batal kita buat juga. Maka adalah yang demikian itu tiada disuruh mengulangi zuhur kemudian daripada Jumaat. Nak ihtiyat, was-was, hati-hati tak payah. Sebab adalah yang demikian itu pada bilangan-bilangan yang muktabar, yang dimuktabarkan, yang telah diambil kira oleh syarak, iaitu diperoleh orang yang kamal, yang sempurnanya 40. Maka Jumaat tiada sah, maka Jumaat tiada sah Jumaatnya dengan syak. Jadi tak boleh kita nak buat syak kepada Jumaat ni, tak boleh. Maka Jumaat tiada sah Jumaatnya dengan syak pada bilangan Jumaat muktabarnya, maka tiada harus ia kerjakan Jumaat. Tetapi haram lagi tiada sah Jumaatnya, maka zuhur, sembahyang zuhurnya itu wajib kemudian daripadanya. Jadi kalau orang itu syak, bilangan cukup atau tak cukup? Sekarang ni bukan tak cukup, dah penuh, dah lebih, kotanya sudah lebih, bahkan terpaksa kena buat beberapa tempat yang lain. Habis perbincangan di situ. Maka jika dikata orang kata hamba, yakni saya taklid. Apa makna taklid? Taklid maknanya kita ikut pendapat lain. Itu makna taklid. Dia beza di antara taklid dengan ittiba'. Taklid ini kita ikut orang buat tanpa mengetahui sandaran dia. Kenapa awak macam ni? Saya tengok ustaz tu buat. Itu taklid. Mana dalil dia? Tak tahu. Tapi kalau kita kata, kenapa buat macam ni? Saya tengok ini buat. Dalil dia gini-gini. Itu dia panggil orang itu ittiba'. Tengok kepada dalil. Taklid ni ikut mata-mata. Sebab itulah taklid dalam masalah fiqh dibahaskan oleh ulama usul, tapi taklid dalam masalah usuluddin boleh ke tak boleh? Ini mengatakan contohnya seorang ni dia tak tahu apa, beriman. Ada Allah, ada. Mana dalil ada Allah? Ayah saya kata. Apa dalil ada Allah? Ayah dia cerita ada Allah. Itu tak cukup. Iman dia belum cukup lagi. Sebab mana boleh dia sendiri tidak meyakini ada Allah. Dia kata ayah dia cerita, mak dia kata. Tapi dalam masalah fiqh ni agak kelonggaran. Dia kata apa ni? Saya hanya taklid pada qaul qadim. Banyak istilah ni. Tulis kat tepi. Qaul qadim iaitulah pendapat Imam Syafi'i yang lama. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Satu pendapat yang lama semasa dia duduk di Iraq, bila dia berpindah ke Mesir, dia bercakap gaul dengan ulama-ulama Mesir. Imam Syafi'i telah mengulang kaji balik fatwa dia dan dia guna fatwa yang baru. Dia panggil qaul jadid, pendapat yang baru. Jadi biasalah
Kalau ustaz ni sekali dia fatwa begini, sekali fatwa begini, tak jadi masalah. Imam Syafi'i, imam yang begitu hebat pun ada dua pandangan. Sekali gini, sekali gini. Cuma setengah ulama mengatakan fatwa yang baru, yang lama itu masih valid lagi dalam 20 masalah kerana dia tepatan dengan dalil yang ada. Saya taklid pada qaul qadim atau taklid satu mazhab daripada mazhab yang mengharuskan kurang bilangannya daripada 40. Contoh tadilah kan, Imam Malik kata bilangan yang ramai. Ada Abu Hanifah kata 4 orang, Rabi'ah kata 12. Jadi dia taklid pada orang ni, maka yang demikian itu sah Jumaatnya di atas qaul itu. Jadi dia sah dah sebab dia taklid. Maka jadilah sembahyang zuhur kerana memelihara khilaf orang yang tiada mengesahkan akan dia. Jadi kalau nak zuhur juga ini, jadi saya salat zuhur ni kerana nak jaga khilaf. Itu soalan, andaian. Maka kita jawab. Nak jawab apa? Katanya, adapun taklid akan qaul qadim, maka adalah qaul qadim yang menyatakan sah 3 orang atau 4 orang. Pendapat Imam Syafi'i yang lama kata lebih kurang Abu Hanifah juga, boleh 3 orang 4 orang. Wajib Jumaatnya itu khilaf ulama yang menyatakan qaul itu daripada mazhab kita Imam Syafi'i. Siapa yang nakal pandangan ini? Seorang ulama namanya Ibnu Al-Qas. Ibnu Al-Qas rahimahullah dalam kitab dia At-Talkhis. Cik ya kitab sebiji ya. Satu tebal macam ni. Saya ada kitab ni At-Talkhis. Ibnu Al-Qas kata apa? Dia nisbahkan pandangan Imam Syafi'i yang lama mengatakan tan'aqidu bisalasatin imam wa ma'mumain. 2 makmum, seorang imam sah sembahyang Jumaat mengikut pandangan Imam Syafi'i yang lama. Tapi diengkar oleh oleh pandangan ulama lain, tak setujulah dengan pandangan ini. Biarlah, yang pentingnya kita nak bahas ikut Syekh Daud ni. Maka jika kita fardukan sabitnya qaul Syafi'i yang mengatakan 3 orang tadi, maka tempatnya harus itu jikalau tiada ada dalam dusun, dalam kampung itu melainkan kurang daripada 40, tiada yang lain. Tengok, Syekh boleh menerima bahawa kalau dalam kampung ni tak ada orang, 30 orang ya ada, orang lain tak ada, maka boleh diterima. Maka hendaklah ia sembahyang Jumaat juga, maka haruslah taklid ia sebab tiada maujud 40 orang sekali-kali padanya. Alhamdulillah. Pandangan ini boleh diperluaskan untuk orang di pendalaman yang tak cukup 40 orang, boleh dibahaskan tajuk Syekh Daud ni. Maka adalah pada masalah kita ini, kita jawabnya taklid itu sungguhnya harus jua, tiada sunat yang tiada wajib taklid. Boleh. Maka kita peliharakan qaul yang mengata tiada sah Jumaatnya dengan yang kurang bilangannya daripada 40, lagi haram mendirikan, terlebih aula lagi. Jadi ambil pandangan asli itu lebih aula, terlebih afdal kita peliharakan daripada mengerjakan yang haram, daripada meliharakan qaul yang mengharuskan taklid juga, iaitu qaul yang dhaif. Jadi perbahasan akhir sekali dia pilih yang ni. Dan lagi adalah yang demikian orang yang memudahkan agama Islam, sebab tiada amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka demikian itu dosanya amat besar, lagi balanya umum. Jadi kesimpulan yang dia buat, maknanya dalam masalah isu taklid ni pun kita kena tengok, kalau memang tak ada orang di tempat itu, barulah kita boleh buat. Tapi kalau masih lagi ada orang, maka 40 orang itu jangan diabaikan. Rumusan yang dibuat oleh Syekh Daud rahimahullah di dalam bab Jumaat ini bagi pemerintah, dan lagi adalah yang demikian orang yang memudahkan agama Islam, sebab tiada amar ma'ruf dan nahi mungkar, tak larang orang, tak suruh orang, maka yang demikian itu dosa besar, dosanya amat besar, lagi balanya umum. Maka wajib atas orang yang berkuasa daripada raja-raja dan hulu balang, sekarang ni pegawai-pegawai lah, nama dulu panggil hulu balang, dan lainnya, bahawa menyuruh mereka itu belajar. Suruh orang tak pandai tadi, orang yang buta huruf Quran ini, celek huruf IT tapi Quran tak celek. Ini masalah kita sekarang. Kita kena kempen serentak, celek IT campur Quran, baru kemas. Nah,
Jadi pihak pemerintah wajib suruh mereka belajar dengan keras dan dengan menakut akan mereka itu, dan jikalau dengan perang sekalipun, kerana mereka itu pada hukum syarak ia meninggalkan sembahyang. Macam mana dia salat? Dia tak pandai Fatihah kerana tiada sah, sebab tiada tahu rukun sembahyangnya, atau sebab tiada kena huruf Fatihah bacaannya, dan tiada ia belajar mereka itu, dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia belajar. Jadi kena suruh belajar. Dan wajib, dia guna istilah wajib ni, maknanya benda berat. Dan wajib atas orang yang tahu mengajar mereka itu. Kita suruh dia ni belajar, mu jangan tak belajar. Kerana terhenti sah Jumaat dengan dia. Jumaat ni akan terhenti dengan sebab pak cik ni tak pandai Fatihah. Maka wajib pula, maka inilah setengah daripada sebesar mungkarat. Mungkarat itu maknanya kemungkaran yang besar apabila kita biarkan masyarakat tak pandai baca Quran, ia menyebabkan tertunda, tertangguh, terbatal, tak dapat nak buat satu syiar agama. Maka tiada diuzurkan pada ketika meninggal dia. Dan tiap-tiap orang yang satu mengikut, maka wajiblah oleh raja menjanji seksa akan mereka itu dengan perang dan lainnya. Yang pemimpin kena lawan orang ni, maka wajib kita marahkan akan sehingga-hingga marah. Ini bahasa lama. Sehingga-hingga marah ni mana? Sehabis-habis marah. Marah yang sungguh-sungguh. Seperti kita marahkan akan orang yang membinasakan harta kita, dan lebih-lebih lagi. Maka tatkala itu tak pandai sangat dah, wajib kita sembahyang zuhur jua, sebab tiada diperoleh syarat sah Jumaat. Tiada berdosa ia meninggalkan Jumaat pada masa itu, tetapi hendaklah ia sungguh menyuruh akan mereka itu belajar malam dan siang, dan haram ia dirikan Jumaat sebab tiada diperoleh 40 ke dalam keadaan tersebut. Maka kita mengeras, maknanya ambil tindakan keras, bekerja keras, amar ma'ruf itu terlebih aula dan afdal, kerana wajib lagi fardu ain atas orang yang berkuasa daripada kita duduk berbuat ibadat yang ada yang mengatakan haram mengerjakan dia. Istimewa lagi, tiada sah sembahyang Jumaat atas qaul yang muktamad yang difatwakan dengan ittifaq segala ulama Syafi'i, daripada kita memeliharakan qaul dhaif yang adalah padanya ikhtilaf ulama mensabitkan dia daripada Imam Syafi'i. Dan dia masih lagi perbahasan tentang taklid tadi, dan kebanyakannya tiada mensabitkan qaul yang mengesahkan dia pada mazhab Syafi'i, kecuali Ibnul Qas menukilkan dalam kitabnya At-Talkhis. Baik, dan jika dikata hamba, yakni saya taklid Imam Abu Hanifah, orang ni kata saya ikut Imam Abu Hanifah, yang mengharuskan dengan 3 orang, atau taklid Imam Maliki yang mengharuskan 8 orang atau 12 orang atau 20 orang, itu pun tiada sah pula taklidnya, kerana tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu. Mu tak belajar lagi mazhab lain nak taklid dah. Apa yang wajibnya dan syaratnya, dan tiada daripada keduanya, supaya kita pelihara jangan jadi talfiq. Allah, kena kat ujung pula masuk talfiq. Apa dia makna talfiq? Tulis sikit sini. Talfiq tu makna dia iaitu menghimpun dan mencampur adukkan 2 pendapat atau mazhab dalam satu-satu masalah, sehingga melahirkan satu bentuk hukum atau konsep tertentu hasil daripada pencantuman 2 mazhab. Contoh yang paling mudah lah, ni talfiq dia panggil talfiq kepada mazhab yang tidak diiktiraf. Contohnya seorang nak berkahwin, kahwinnya kena ada wali tak? Wali. Dia kata wali tak ada, habis kita pindah mazhab lain, mazhab Abu Hanifah contohnya. Kena ada mahar, ada. Duit tak ada, kita pindah mazhab Syafi'i yang boleh berhutang. 2 dah lepas. Saksi, ada saksi, bising pula sekampung, kita pergi mazhab Maliki contohnya, yang tak payah ada saksi. Akhir kali dia kahwin ke dia menikah ke apa benda ni, tak ada wali, tak ada saksi, tak ada mahar. Jadi itu dia panggil talfiq yang tidak diiktiraf oleh mana-mana mazhab. Jadi maka ketika itu tidak jadi. Itu makna talfiq. Kalau nak tengok buku-buku talfiq tu, ada sebahagian daripadanya tulisan saya dalam majalah Solusi. Majalah Solusi
Cuba tengok bilangan yang lepas-lepas tu, ada tajuk dia talfiq dan tatabu' rukhsah, mencari kelonggaran dalam mazhab. Itu masalah kita. Kita sekarang duk cari longgar. Kita tak boleh mencari yang longgar dalam mazhab, tetapi kita boleh mengambil kelonggaran dalam mazhab itu mengikut nas yang ada berdasarkan daripada pertimbangan para ulama. Jadi kalau kita kata aku cari hak longgar-longgar semua, akhir sekali tak ada skru lah kita, semua longgar belaka. Allahu akbar. Itu talfiq. Jadi supaya kita pelihara jangan jadi talfiq, hukum atas segala orang awam dan orang yang khawas tiada tahu pula, tetapi mazhab dirinya ia tiada tahu, betapa mazhab orang lain. Mazhab Syafi'i pun tak faham, pergi nak talfiq sana sini, yang akhirnya orang ni tak tahu ke mana. Maka hasillah pekerjaannya keberatan ke atas wali umur, pemimpin, pemerintah, dan dosa yang besar-besar atasnya jika mereka itu tiada menghiraukan pekerjaan agama. Jadi pemimpin berdosa besar kalau mereka tidak mengambil tanggungjawab memberi urusan agama ini kepada rakyat. Istimewa pula sembahyang 5 waktu dan mendirikannya dengan berjamaah dan mendirikan sembahyang Jumaat seperti yang disuruh oleh syarak. Maka itulah yang dibahas oleh Syekh Daud rahimahullah dalam bab salatu al-Jumu'ah. Dalam perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam siri yang akan datang dalam bab hukum meninggalkan salat. Tulis kat tepi kitab kita tak ada tajuk tu, tulis kat tepi dia hukum meninggalkan salat di dalam perbincangan kita yang berikut yang akan datang insya-Allah. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.